Selamat sejahtera. Saya Muhammad Ali bin Jasni ingin membentangkan tajuk tentang gelandangan bekas panduan dan praktis kerja sosial untuk kelas praktis kerja sosial yang dikendalikan oleh Dr. Nurjana Saim. Gelandangan bekas panduan ini merupakan golongan individu yang hidup di jalanan yang pada masa sama mereka ini dari kalangan bekas panduan yang mempunyai rekod jenayah. Okay. So, pembebasan bekas banduan ni membawa kepada pelbagai persoalan tentang berapa yang berjaya dari kalangan yang dibebaskan. Hal ini kerana terdapat ramai daripada kalangan mereka yang sehingga hari ini masih gagal untuk berintegrasi semula ke dalam masyarakat atas pelbagai sebab. Antaranya disebabkan oleh kegagalan mendapat tempat tinggal, kegagalan untuk diterima keluarga, pengangguran dan juga mereka termasuk kembali ke dalam rakan-rakan yang negatif dan terlibat semula dalam penagihan dadah. Kesemua ini menyebabkan mereka akhirnya terpaksa hidup di jalanan. Untuk tugasan ini, saya telah menemubual telah menjalankan praktis kerja sosial ke atas 5 orang gelandangan bekas banduan yang hidup di sekitar Kuala Lumpur sebagai klien. Hasil kajian ini telah digunakan dalam rangka praktis kerja sosial yang bersesuaian dalam membantu mereka ini. So daripada gambar rajah ini, jadual ini terdapat nama mereka adalah nama samaran, diletakkan nama samaran sebagai etika, menjaga etika. Saya pertama adalah Sofian, kedua adalah Lim, ketiga adalah Khairil, keempat adalah Nizam dan kelima adalah Aiman. Daripada keseluruhan jadual ini telah menunjukkan bahawa mereka ini datang daripada pelbagai negeri. Ada yang datang daripada Sabah, Pahang dan Perak, Selangor dan mereka mempunyai tahap pendidikan yang sangat rendah. Mereka mempunyai pengulangan jenayah. Berulanglah mereka telah masuk ke dalam penjara berulang kali. Ada yang telah berkahwin dan ada juga yang telah bercerai dan terpaksa hidup bersorangan di jalanan. Mereka masih mengambil dadah lah sehingga hari ini terdapat 3 daripada mereka mempunyai masalah kesihatan dan kesemuanya mereka tidak diterima keluarga. Hal ini menyebabkan mereka terpaksa hidup di jalanan. Dan maka dengan itu, saya telah mencadangkan praktis kerja sosial dalam membantu mereka ini. Pekerja sosial adalah satu bidang profesional yang membantu individu dan masyarakat setempat yang memerlukan khidmat bakti mereka. So, berdasarkan kenyataan POT 2017, hasil daripada pemerhatian dalam kajian dapatan mendapati tindak balas yang diinginkan oleh kelompok gelandangan daripada program yang dilakukan oleh kerajaan perlunya penambahbaikan. Maka daripada hasil pembentangan ini, saya cuba mencadangkan apa yang boleh dilakukan dalam membantu gelandangan bekas banduan. So, pertama kali dalam melakukan proses praktis kerja sosial itu adalah penerimaan. Kita perlu tahu bahawa pelbagai aduan daripada orang awam atau dari gelandangan tidak boleh diselesaikan dengan mudahlah kiranya. Maka kita perlu adanya bantuan daripada kerajaan itu. Tahap penerimaan perlu mendapat pengakuan mengenai masalah yang dihadapi oleh gelandangan bekas banduan. Ianya boleh dilakukan secara individu ataupun secara kelompok. Tapi di dalam kajian ini saya melakukan secara individu lah. Setiap orang diinterview, ditemubual secara beransingan. And then keduanya tahap penilaian. Saya bersama dengan gelandangan bekas panduan akan mengenal pasti apa masalah yang dihadapi oleh mereka dan mencari jalan yang terbaiklah. Daripada jadual sebelum ni yang ditunjukkan bahawa mereka mengalami banyak masalah, terutama daripada keluarga, mempunyai masalah dari penagihan dadah dan sebagainya. Dan ketiga ini merupakan tahap yang paling penting adalah saya sebagai pekerja sosial perlu membuat perancangan dan intervensi. Saya perlu mencadangkan berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi. Saya perlu memberi cadangan yang bersesuaian. So, daripada cadangan dan intervensi yang ingin diperkenalkan, terdapat 3 bahagian. Yang pertama adalah mikro, di mana saya cuba memberikan bantuan-bantuan untuk
seperti kaunseling lah. Diharap mereka dapat mengikuti kaunseling, terapi dalam membantu untuk mereka ini berkongsikan masalah mereka. Bagi Mezo pula, ianya adalah intervensi yang menerangkan berkenaan dengan pemulihan gelandangan bekas banduan. Kalau menurut Glenn 1993, aktiviti intervensi sosial yang berlaku dalam kelompok masyarakat maupun aktiviti dilakukan bersama. Manakala Iskandar 2017 menjelaskan intervensi peringkat mezo adalah salah satu langkah perubahan yang menjelaskan keberadaan gelandangan dalam kelompok masyarakat. Yang mana kaedah intervensi mezo digunakan untuk perkembangan terkini. Maka seterusnya adalah perkembangan makro. Intervensi peringkat makro adalah melibatkan dasar-dasar dan program yang boleh dibuat oleh kerajaan dalam membantu mereka. Banyak perkara yang boleh dilakukan oleh kerajaan, terutamanya bagi yang tidak mempunyai kad pengenalan, perlunya kerjasama dengan Jabatan Pendaftaran Negara untuk membantu mendapatkan bantuan kad pengenalan. Boleh juga kerjasama dengan JKM dalam mendapatkan bantuan-bantuan kewangan ataupun bantuan-bantuan perumahan, bayaran bilik. Begitu juga dengan Baitumal dan sebagainya. Ini semua adalah jatuh dalam peringkat makro. Dan akhirnya untuk kajian ini sampai ke peringkat makro sajalah, di mana keperluan untuk saya melihat pemantauan dan penilaian. Saya perlu melihat pada tahap ini penyelesaian kerja sosial dilakukan untuk melihat apakah manfaat yang telah diterima oleh gelandangan bekas banduan lah daripada cadangan yang telah diberikan. Dan akhir sekali adalah tahap 5, iaitu penamatan, di mana pada tahap ini pekerja sosial perlu melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap proses dan hasil kegiatan gelandangan bekas banduan. Dan berdasarkan strategi-strategi yang telah dibuatlah kiranya. Maka sekiranya memerlukan, saya sebagai pekerja sosial perlu membawa mereka kepada agensi-agensi yang berlainan, yang berkaitan untuk membantu mereka. Dan daripada analisis berdasarkan model generalis, model intervensi generalis ialah pendekatan pelbagai peringkat yang membolehkan pekerja sosial bekerja dalam pelbagai persekitaran. Dalam membantu gelandang bekas banduan, pekerja sosial perlu membantu mencapai pelbagai keperluan yang diperlukanlah kiranya. Keadaan ini membuatkan mereka terpaksa hidup di jalanan disebabkan oleh keperluan asas dan sokongan sosial yang tidak dapat dipenuhi. So, maka dengan menggunakan model jenis ini dapat dijadikan sebagai satu model penyelesaian masalah yang boleh digunakan oleh pekerja sosial dalam membantu gelandangan bekas banduan. Dan akhir sekali, bagi pendapat saya, kelima-lima praktis kerja sosial dalam membantu gelandangan bekas banduan boleh dilakukan dengan berstruktur dan salin sebenarnya berkaitan antara satu sama lain. Pekerja sosial telah dianggap sebagai satu media yang penting dalam menyelesaikan masalah klien dengan berkesan dengan pendekatan intervensi yang telah ditetapkan. Peranan kerja sosial termaktub dalam piawaian etika kerja profesional yang berpengalaman dan berpengetahuan dalam menyelesaikan dan mencari alternatif menyelesaikan masalah gelandangan bekas banduan di Malaysia. So, saya harap pembincangan saya pada hari ini, sekiranya mempunyai pandangan, mempunyai persoalan, boleh bertanya kepada saya di section komen di bawah. Okey, terima kasih.